Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naftatihu billati hiya khair. Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil falan tajida waliya mursyida. Shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair ya karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah izinnya dapat sama-sama kita berada di rumah Allah yang mulia ini. Kita menjadi tetamu Allah, kita berada di taman syurga Allah di bumi ini, dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati, dirahmati serta diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaknya segala amal soleh kita diterima di neraca keadilan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Baik, tak lupa kita banyakkan kesyukuran, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan perantaraan baginda lah dapat kita mengenal hakikat iman, Islam dan ihsan. Seterusnya baginda pembawa rahmat ke atas sekalian alam. Maaflah suara serak-serak basah musim dia ni ke? Pada malam ini saya ingin menyentuh salah satu daripada bentuk siksaan di akhirat. Sebelum ini saya telah menceritakan tentang siksa meninggalkan solat. Yang keduanya siksa derhaka pada bapa. Kemudian siksa meminum arak. Pada malam ini saya ingin menyentuh tentang siksa yang keempat, siksa melakukan zina. Zina adalah satu pekerjaan yang kotor dan keji, suatu perbuatan yang terkutuk, dan bagi yang melakukan perbuatan tersebut adalah sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pekerjaan laknat, pekerjaan syaitan dan perbuatan sesat. Ini berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Surah Al-Isra ayat 32, yang bermaksud wala taqrabuz zina, janganlah kamu menghampiri zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sesungguhnya perbuatan zina itu, kata Allah, sangat keji dan jalan yang sesat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Isra ayat 32. Berbuat zina adalah perbuatan yang keji sekali, kerana dari kejahatan tersebut terjadi bencana dan kemelaratan, seumpama penyakit kelamin yang dihinggapi oleh perempuan seperti HIV, AIDS dan seumpamanya. Akibat daripada berzina itu, bila mana lahir anak daripada perbuatan tersebut, maka tidaklah dapat dibinkan ataupun dibangsakan kepada siapa anak itu, dan nyatalah akan merosakkan perwarisan yang sebenarnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Sememangnya perbuatan zina itu adalah sangat kotor, keji, sehingga Tuhan memerintahkan kepada mereka yang memegang kuasa supaya orang yang berzina itu dijalankan hukuman 100 sebatan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fid dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Surah An-Nur ayat 2, yang bermaksud Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki perempuan dan lelaki yang berzina, naklah kedua-duanya disebat, dihukum dengan masing-masing 100 sebatan. Itu hukum Allah, wajib dilaksanakan kepada yang memerintah. Tuhan sebut lagi, wala ta'khuzkum bihima ra'fatum fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Janganlah kasih terhadap keduanya oleh kerana mereka tu ada hubungan kerabat, adik-beradik, saudara mara. Jangan, kata Tuhan, janganlah kasih kamu kepada keduanya menghalang daripada melaksanakan agama Allah Ta'ala, melaksanakan titah perintah agama Allah, jika kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari kemudian. Wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Naklah hadir ketika menyiksanya, ketika dihukum sebat tersebut dijalankan ke atas keduanya, satu golongan daripada orang beriman. Maksud surah An-Nur ayat yang kedua. Sila rujuk, Sebab itulah kalau kita lihat di dunia ini, begitu hebat kita kata siksaan yang perlu ataupun bala yang Allah Ta'ala turunkan, azab siksa terhadap orang yang berzina tadi. Di mana kalau kita lihat di dunia ini, kalau melakukan mereka berzina, maka hendaklah disebat dengan 100 rotan. Lebih tak, kurang tak? 100 rotan. Nah, sebab tu dia pun dia kena kursus juga nak sebat tu, tak boleh angkat begitu kat ni ya. Nah, dia kena ada kursus. Dan zina tadi, orang yang melakukan zina tadi, dia kena sebat depan orang ramai, tak boleh sebat dalam bilik, dan perlu disaksikan oleh sebahagian orang yang beriman. Makna dia kena sebat di depan, kita kata khalayak ramai, di simpang lah kita kata, semua kena saksi. Siapa yang lalu gitu kena tengok. Kalau tak mau tengok, jangan lalu. Itu je. Tak ada kesian. Masalah kesian-kesian tak ada. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala suruh kepada orang yang memerintah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tak buat, maka kita akan menerima padah di sisi Allah di akhirat kelak. Menurut apa yang telah dijelaskan kepada kita dalam sirah, bagaimanakah satu ketika Nabi kita ketika di Isra' Mi'rajkan, Nabi dalam perjalanan Isra', baginda melihat beberapa kumpulan manusia yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Di hadapan mereka ada 2 piring yang besar yang berisi dengan daging. Satu piring ada daging yang elok, dan satu piring diisi dengan daging yang busuk seperti bangkai. Tetapi manusia tadi, laki dan perempuan tadi, berebut-rebut mengambil dan meratah pada daging yang busuk dan meninggalkan daging yang elok tadi. Mereka sedikit pun tak mau nak sentuh daging elok.
Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Jibril, itulah balasan orang-orang yang berzina di akhirat kelak, di kalangan umat manusia yang berzina, di mana mereka sudah ada isteri yang sah, tetapi masih lagi mencari perempuan yang lain. Mereka ada suami yang sah, tetapi masih lagi mencari laki yang lain. Begitu juga Nabi SAW, dia pernah melihat dalam peristiwa Isra' Mi'rajnya, Nabi melihat satu gerombolan manusia yang terdiri daripada laki dan perempuan yang sangat hebat penyiksaannya dan azab yang ditimpakan ke atas mereka. Mereka digantung pada buah dadanya dengan rantai api neraka. Sedang daripada kemaluan mereka, faraj mereka keluar nanah dan danur yang sangat busuk, sehingga kan Nabi melihat ahli neraka sendiri mengeluh dan mengharapkan agar mereka itu dijauhkan daripada mereka. Inilah gambaran manusia sewaktu hayatnya gemar berzina dan melacurkan diri. Sebab itulah dalam Islam, bagi mereka yang telah berzina, yang belum berkahwin, maka setiap mereka laki dan perempuan tersebut hendaklah disebat 100 rotan. Lelaki 100, perempuan 100, dan disaksikan oleh sebahagian orang beriman. Manakala kalaulah yang berzina itu telah berkahwin, dia dah ada isteri, dan yang perempuan juga sudah ada suami, berzina, maka dihukum rejam sampai mati. Ditanam dia sekat sini, parah dada dia ni, di tengah simpang, maka siapa yang lalu, dia kena ambil batu baling mereka yang berzina tadi sehinggalah mati, supaya dengan sebab itu akan terhapuslah dosa mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak lakukan, maka belum lagi suci dosa mereka, dan mereka akan menerima akibatnya sewaktu di akhirat kelak, yang terpaksa disaksikan oleh berbilion-bilion manusia di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ayazu billah. Menurut hadis yang telah dinyatakan betapa hebatnya siksa bagi orang yang berzina ini, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut satu riwayat, beliau bersabda, Nabi bersabda yang bermaksud, takutlah kamu akan berbuat zina, kerana bagi yang berzina itu akan diberikan 6 macam bala siksaan. 3 siksa sewaktu di dunia dan 3 di akhirat. Orang yang melakukan zina ni, Tuhan bala kepada dia dengan 6 macam, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Kalau kita tengok-tengok apa yang Nabi sebut ni, hampir sama berlaku kepada orang yang tak solat. Yang pertama, 3 siksa sewaktu di dunia dengan membuat pekerjaan yang terkutuk ini. Orang berzina tadi, yang pertamanya Allah Ta'ala akan mengurangkan rezekinya. Orang yang berzina, orang yang melacur ni, Allah Ta'ala hilangkan rezekinya. Makna kata kurangkan rezeki dia. Tak senang, tak kaya pun orang yang berzina ni, orang yang melacur ni. Bahkan bertambah papa pula. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menghilangkan keberkatan umurnya. Umur dia pun berkat, hilang berkat. Macam juga orang yang tak solat, rezeki dia dapat, tapi hilang berkat rezekinya, hilang berkat umurnya. Hilang keberkatan umurnya. Dan yang ketiga, kata Nabi, sewaktu dicabut nyawanya kelak oleh malaikat Israel, malaikat maut, dengan tiada rahmat dan belas kasihan sedikit pun padanya. Macam juga orang yang tak solat, malaikat dia rentak begitu dahsyat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
wal ayazu billah. Minta berlindung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala apa yang berlaku di akhirat, 3 bentuk siksa kata Nabi, dan di akhirat kelak, yang pertama sangatlah murka Allah Taala kepadanya. Allah Taala tak pandang wajah dia, ya, murka sangat. Macam juga Allah Taala tak pandang orang yang tak solat atas dunia ni, di akhirat. Yang kedua, sangatlah berat tanggungan siksa ditimpakan padanya. Siksa bertimpa-timpa, bertalu-talu kepada orang yang melakukan zina semasa di dunia dulu. Dia tak sempat bertobat, ya? Dan yang ketiga kata Nabi, siksa akan berlaku di akhirat kelak. Dia akan diseret ke neraka dengan rantai besi daripada api neraka. Wal ayazu billah. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyentuh tentang zina ni, Allah Taala dia sebut perempuan dulu, tetapi bab mencuri lelaki dulu. Tengok, kita tengok tentang zina, Allah Taala sebut az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan penzina lelaki. Tetapi bila sebut pencuri, Allah Taala sebut lelaki dulu. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan keduanya. Masalah dia kadang-kadang kita tak faham hukum Allah Ta'ala. Kesianlah potong tangan dia. Nak kesian pada dia mencuri. Kita nak kesian orang baik, orang yang tak inayah. Kadang-kadang pencuri pula potong tangan orang yang dia curi tu. Ni sebaiknya kita kesian kat orang jahat. Pelik. Nah, itu dia. Tu kadang-kadang kita kesian tak bertempat. Jadi saya sebut tadi ni, Allah Ta'ala sebut bab berzina ni banyak perempuan daripada lelaki. Bab mencuri Allah Ta'ala sebut banyak lelaki daripada perempuan. Kemudian kita tengok pula hadis Nabi SAW, iyyakum waz-zina fa inna fihi arba'a hisalin yuzhabal baha'a 'anil wajhi wa yaqta'u rizqa wa yusqitur rahman wa yujibul khulud finnar. Nabi SAW bersabda, iyyakum waz-zina, jauhlah kamu akan perbuatan zina. Tengok, jangan dekat langsung buat zina. Begitu juga Allah Ta'ala sebut, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Hampir pun tak boleh, apatah berbuat zina. Nabi kata iyyakum waz-zina, jauhlah kamu akan zina. Makna kata jangan bagi ruang langsung ada benda-benda boleh buat kepada perbuatan zina. Umpamanya tengok untuk couple lelaki perempuan kan, itu mukadimah zina lah tu. Okey, nanti kita cerita sikit nanti. Nabi kata fa inna fihi arba'a hisalin yuzhabul ba'api anil wajhi, kerana kecelakaannya pada zina itu ada 4 macam kata Nabi. Satu ayat Nabi sebut 5 macam, tak apalah disebut hadis ni 4 macam. Kerana kecelakaan pada zina itu ada 4 macam. Yang pertama Nabi kata yuzhabul baha'a anil wajhi, akan hilang seri wajah dia, akan hilang seri pada wajah dia. Tak ada nur, cahaya orang yang berzina. Tak seperti orang solat, muka dia bercahaya je di wajah mereka. Hilang seri ataupun hilang cahaya pada mukanya. Yang kedua, wa yaqta'u rizq, kata Nabi, disempitkan rezekinya. Orang yang berzina ini, orang yang melacur umpamanya, sebagai pendapatan dia sekarang ni jadi satu, dia kata satu kerjaan pula. Di belah barat dia tak sebut sebagai orang berzina tu, kita kata teruk, kita kata satu benda yang tak elok. Dia panggil pekerja seks, dia panggil satu profession pula dia panggil. Sedangkan itu merosakkan.
Di Malaysia pun nak jadi gitu juga, nak sebut perkataan pekerja seks pula, tak sebut pezina lah. Itu dia. Yang kedua, disempitkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa yusqitar rahman, dan akan membawa kepada kemurkaan Allah Ta'ala ke atasnya. Allah Ta'ala murka ke atas orang yang melakukan zina ataupun melacurkan diri. Kita tengok sedih kan, tapi benda ni kena sebut jugalah. Dulu ada seorang budak yang begitu hebat, jenius, perempuan, pergi mengaji di Eropah, last tak ada duit apa, tekanan semua, terpaksa melacurkan diri. Bila orang tanya dia, saya tak rasa kesal pun isteri saya pilih jalan tu. Pula nampak macam jadi satu hobi pula, tidak. Wallahiyazubillah. Mudah-mudahan dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita doa. Yang ketiga, akan mendapat kemurkaan daripada Allah Ta'ala ke atasnya. Dan yang keempat, kata Nabi, wa yujibul khulud finnar, dan akan menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka selama-lamanya. Menyebabkan pelaku zina tadi akan kekal dalam neraka selama-lamanya, kata Nabi SAW, kecuali kalau dia nak bertaubat. Dia bertaubat pada Allah, dia menyesal sesungguh, mudah-mudahan Tuhan ampun dosa dia. Sebab itu tadi ni, supaya selesai masalah tadi, Allah Ta'ala bagi hukuman tadi. Dia buat zina, kemudian disebat tadi 100 hutan, kemudian bersih dosa dia. Kalau dia mati sekalipun dalam keadaan itu, maka bersih dosa dia. Kenapa? Dia telah melaksanakan perintah Allah. Pernah berlaku, ni cerita bab benda arak sikit, bukan bab zina ni ya. Lagi cerita bab zina pula. Pernah berlaku dalam sejarah, anak Sayyidina Umar sendiri terkhilaf minum arak. Kemudian tidak ada bukti yang jelas, maka dia ditangkap dan nak dihukum sebat minum arak, lebih kurang 40 hingga 40 tahun tu lah, zina 100. Jadi bila dia anak khalifah, siapa pun tak berani nak hukum. Anak khalifah, anak pemimpin nombor 1, semua tak berani nak hukum anak Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ambil rotan, dia pukul sendiri. Biar aku, kata dia, kenapa aku seorang pemerintah, maka kalau aku tak hukum, aku akan ditanya oleh Allah Ta'ala, sebab apa tak hukum anak kamu ni. Jangan ada kesian belah yang Allah Ta'ala sebut tadi ni terhadap mereka. Sayyidina Umar ambil rotan, pukul anak dia, sobat. Tak sampai pun had yang ditentukan tadi, anak dia minta air. Ayah, minta air, ayah dah hagas sangat ni, sakit tak tahan dah. Sayyidina Umar kata, tak boleh, selesai ni baru boleh, minta apa tak apa. Sebab apa? Ini perintah Allah, bapa terpaksa laksanakan. Kalau tidak, bapa akan disoal di depan Allah Ta'ala di akhirat kerana tak laksanakan perintah Allah. Sebab bapa seorang pemimpin. Dia pukul anak dia, pukul anak dia, sebab anak dia, akhirnya anak dia pun meninggal dunia. Belum sempat had dia lagi, habis mati dengan izin Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Kemudian selepas itu, selesai itu, memang pun Sayyidina Umar sedih, anak dia sendiri, tapi perintah Allah lebih utama. Setelah disemadikan, pada malamnya Sayyidina Umar bermimpi bertemu dengan anak dia yang mati tadi. Dalam mimpi itu, Sayyidina Umar bertanya pada anak dia, wahai anakku, apakah yang Allah Ta'ala perbuat kepada kamu? Sayyidina Umar tanya anak dia dalam mimpi. Anak dia yang kena sebat tu, yang mati tu, beritahu bapa dia, wahai bapa aku, saya nak ucap terima kasih kepada bapa. Anak dia dalam mimpi. Sebab apa? Kata Umar,
Sebab kata dia, dengan sebab bapa pukul saya, sebab saya ikut hukum Allah, saya telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Bersih dosa saya, suci, tak ada dosa dah. Dan Allah Ta'ala memaafkan saya. Kemudian Allah Ta'ala telah masukkan saya dalam syurga Allah. Terima kasih bapa. Kalau bapa tak sebab saya, mungkin saya akan merengkok dalam neraka. Maksud dia gitu. Tu dia. Okey, kembali bab zina tadi. Tujuan Allah Ta'ala turunkan hukuman tadi untuk menggerunkan manusia, untuk mendidik manusia supaya menghormati orang lain, menghormati hak-hak orang lain sebagainya. Maka selamatlah dunia. Kemudian satu contoh, ada seorang raja Islam yang terkenal. Saya tak ingatlah nama dia, saya terbaca satu tulisan dalam kitab. Raja ni dia nak mewariskan harta, kita kata takhta dia kepada anak dia lah. Dalam ramai-ramai tu, anak ni dia paling sayang sekali. Dia nak wariskan takhta kepada anak dia. Bila dia meninggal, anak dia lah sebagai pewaris dia menjadi raja. Dia tumpahkan kasih sayang pada dia, pada yang lain. Tapi malangnya, tak disangka-sangka, buah cempedak jadi buah nangka. Anak yang dia sayang ni tiba-tiba ditangkap berzina dengan isteri pembesar dia, isteri menteri dia. Bila ditangkap, masing-masing takutlah nak buat hukum. Macam tadi juga, anak raja ni siapa nak paling sebat, siapa nak pukul, berzina. Maka dia tadi, dia kata tak apa, biar saya pukul anak saya. Dia pukul anak dia 100 rotan, dia anak dia mati. Tapi sebelum itu, dia lucutkan jawatan tadi, nak bagi anak dia sebagai pewaris tadi, daripada mengambil takhta. Bila orang tanya dia kenapa sanggup buat begitu, dia kata aku takut nanti di akhirat aku disoal oleh Allah Ta'ala kerana tak melaksanakan perintah Allah di atas muka bumi. Sedangkan aku seorang pemimpin, pemerintah yang Allah Ta'ala takdirkan aku memerintah dunia ini. Tengok, mereka lebih takut pada Allah daripada ada sifat kesian belas pada anak-anak mereka. Itu sebagai contoh yang berlaku dalam sejarah Islam. Okey, kembali kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata, man zana bimra'atin aqamahu Allah min qabrihi atsyan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan, Nabi kata, sewaktu berbangkit daripada kuburnya kelak, dia berzina dengan perempuan, tak bertaubat, mati tak bertaubat. Kalau taubat mungkin tu ampun dia, tak ada masalah lah. Yang penting yang sebut ini, Nabi kata siapa yang berzina dengan perempuan, maksud dia sini tak bertaubat lah dia sebelum mati dia, sewaktu berbangkit daripada kuburnya kelak, sesungguhnya ia akan merasai sangat kehausan. Rasa cukup haus, duk cari air nak minum di akhirat kelak. Minta siapa pun tak mau bagi, dia cukup haus. Itu dia. Sebetulnya masalah tentang sebelum berlaku benda tadi ni, Islam suruh jaga dah. Tak boleh ada couple lelaki dan perempuan. Saya teringat seorang penyair, dia kata, penyair Arab yang terkenal, dia kata punca jadi kepada benda-benda begini, pertama sekali dia kata nazratun, pandang, tengok. Dia bagi warning untuk azan, jangan ke mana-mana.
Sama sikit lagi. Jadi ada seorang penyair bahasa Arab yang terkenal, dia kata mula punca dia nak jadi ke arah benda-benda macam ni yang tak elok ni, dia kata yang pertama nazratun, pandang. Lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki, amboi handsome-nya lelaki tu. Yang perempuan kata, lelaki kata amboi comelnya perempuan tu. Bila pandang tu dia mula berkenan. Kenal mula dia nak mengurat. Nazratun. Yang kedua pasalam. Maka dia ucap salam, Assalamualaikum, tak jawab dosa. Kan. Adapun hi, how are you, fine, gitu mula tu, mula sembang. Pasalam. Dia beri salam. Kemudian bila dah layan, pakalam, sembang. You duduk mana? I duduk sini. You kerja apa? Lalah ke, boleh bagi nombor kontak? Punca dia. Punca tu. Bagi nombor kontak? Boleh, tak ada masalah. Pakalam. Yang pertama pandang, yang kedua salam, yang kedua pakalam, cakap, berbual. Kemudian yang keempat, lepas tu dah bagi nombor kontak apa semua, Pamoidun, buat temu janji. Bila you free, kita boleh keluar makan-makan di taman ke apa ke, ringan-ringan. Pamoidun, buat janji temu. Okay. Bila buat janji temu, setuju, setting, set dah, paliqa, maka dia akan bertemu, jumpa. Bila berjumpa tadi, sembang bual apa semua ni, lalas lagi, apa jadi? Pajahannam. Ni saya tambah pajahannam, jahannam tu. Boleh pegang tangan apa semua, cium apa semua, lalas pajahannam, jahannam. Sebetullah jangan ada benda-benda ini berlaku. Salah seorang ulama dia kata, sesungguhnya kebebasan pergaulan lelaki dan perempuan di dalam luar dan dalam rumah tadi menyebabkan zina, dan itulah menyebabkan zina berkembang dengan seluas-luasnya. Kenapa? Kita tak ambil hirau pergaulan lelaki dan perempuan. Sesiapa yang hendak menghapuskan dan mencabut daripada akarnya tadi supaya tidak berlaku zina tadi, maka hendaklah melarang ahli keluarganya daripada pergaulan bebas yang berlaku ini. Mengenai tentang ini, Nabi SAW sebut, iyyaka wal khalwata bin nisa wallazi nafsi biyadihi ma khala rajulun bimra'atin illa wadaqala syaitan bainahuma. Nabi sebut jelas. Nabi kata, jauhlah oleh kamu akan bersunyi-sunyi dengan perempuan. Nabi larang, jangan bersunyi-sunyi antara lelaki dan perempuan. Sekarang ni takkan berkat sunyi, berterang-terang kadang-kadang duk couple di tercembai, tempat-tempat yang awam biasa je dia boleh. Jadi biasa, tempat makan. Nabi kata jangan jauhlah kamu daripada bersunyi dengan perempuan, dan demi Allah kata Nabi, tiada bersunyi antara laki dan perempuan melainkan masuklah syaitan di antara keduanya. Laki dan perempuan bersama, ada lagi yang ketiga kata Nabi, iaitu syaitan duduk tengah-tengah. Dan syaitan tadi, tunggu pagi, cuit sana cuit sini, pegang sana pegang sini, rabah sana rabah ni, Pak jahannam tu kan. Itu nak jauh, jangan benarkan benda tadi. Kalau dah rasa dah layak kahwin, pergi kahwin. Sebab tu Nabi sebut, ya ma'syarasy syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Wahai anak muda, jika kamu ada mampu dari segi kewangan, dari segi nafkah zahir dan batin, Nabi kata falyatazawwad, hendaklah kamu segera berkahwin. Kenapa? Dengan berkahwin itu dapat menundukkan pandangan dan akan melemahkan syahwat dia. Makna kata dia selalu akan ke tempat yang sebenarnya. Buat akhirnya satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, ayyut aina fi ra'si ahadikum bi mahitin min hadidin khairun
min ayyamassa imra'atan la tahillulah. Ini peringatan Nabi kepada kita semua. Nabi kata, dicucuk kepala kamu dengan jarum daripada besi, Nabi kata, lebih baik daripada kamu sentuh tangan perempuan yang tidak halal bagi kamu. Ambil jarum tu, besi tu, cucuk kepala. Lebih baik, Nabi kata, daripada kamu sentuh tangan perempuan yang tidak halal bagi kamu. Itu besarnya dosa. Sebab tu bila jadi gitu, mulalah Nabi kata dansa sana, Nabi tak kata dansa lah, berlakulah macam-macam. Dalam satu hadis yang lain Nabi sebut yang bermaksud barang siapa yang berjabat salam. Ni peringatan Nabi. Tapi kita tengok benda ni berlaku tak? Banyak kan, kadang-kadang raya ke, raya keramaian dan sebagainya. Tapi ini Nabi sebut, tak suduh siapa-siapa lah. Tengok dan faham, dengar dan betul. Nabi kata barang siapa yang berjabat salam, berjabat tangan tadi atau bersalaman dengan perempuan yang haram dikahwin, dia boleh kahwin kelak di akhirat. Kelak Nabi kata kelak di akhirat nanti dirantai ia dengan rantai api neraka. Saya ulang sekali lagi. Barang siapa berjabat tangan, yakni bersalaman dengan perempuan yang haram tadi, tak ada kena-mengena dengan keluarga dia pun, maka kelak di akhirat nanti dirantai ia dengan rantai api neraka. Itu rantai. Itu dia salam. Yang kedua pula Nabi kata, dan jika diciumnya perempuan tu, comelnya kau cium sikit, perempuan tu, jika diciumnya perempuan tu, laki cium, bukan ada kena-mengena dia pun. Kalau adik tak apa, ayah dia ke apa, mak tak apa, jika diciumnya, maka di akhirat kelak digunting kedua bibirnya, bibir yang cium perempuan tadi, dengan gunting daripada api neraka. Wal'ayazubillah. Bibir yang cium perempuan tadi akan digunting dengan gunting daripada api neraka. Sekarang ni kita tengok biasa aja, budak-budak sekolah, budak budak sekolah menengah dan sebagainya, cium tangan, pegang tangan biasa. Cium tangan, berkata cium pipi pun dah. Nak keluar sekolah tu cium lagi, macam suami isteri. Apa jadi itu? Punca daripada pergaulan bebas lelaki dan perempuan. Sikit lagi. Dan jika dizinanya perempuan tu, tadi mula pegang tangan, kemudian cium perempuan tadi, last sekali dia zina perempuan tu. Apa Nabi kata? Jika dizinanya, maka kedua pahanya akan menyaksikan kelak di akhirat mengenai pekerjaannya. Yang dia zina tadi, paha tadi tunjuk macam mana dia buat pelakuan tadi semasa dunia dulu dengan perempuan tu. Allah Ta'ala sangat murka padanya. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, kita baca selalu, ayat 65 yang berbunyi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah, hari kiamat, akan dikuncikan mulut-mulut mereka dan akan berbicaralah serta bersaksilah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dengan apa yang dilakukan mereka semasa dunia. Surah Yasin ayat 65. Ini peringatan Nabi lagi. Maksud hadis Nabi, barang siapa yang berzina dengan perempuan yang telah bersuami. Lah ni kadang-kadang bini orang boleh sapu, bukan kira. Ini peringatan Nabi. Nabi kata apa? Barang siapa yang berzina dengan perempuan yang telah bersuami, adalah bagi lelaki dan perempuan yang berzina itu siksa yang sangat hebat sekali. Nanti pada hari akhirat kelak, kata Nabi, Allah Ta'ala akan memberikan segala kebajikan lelaki yang berzina tadi kepada suami perempuan tadi. Dia buat kebajikan, pahala dia sampai kepada suami yang perempuan dizina tadi. Itu dia. Ditanggung. Kemudian pula dosa yang suami perempuan tu ditanggung oleh lelaki yang berzina tadi. Pahala dia pergi kat kawan suami tu,
dosa suami tu pindah mai kat pezina tadi. Wal ayazubillah. Itu kalau kita tak berlaku. Bila mana pula suami mengetahui isteri dia dizina, dia buat tak tahu. Biasa sosial, bini orang bini aku, bini kau bini aku, bini orang bini gitu, tukar-tukar. Bila mana si suami mengetahui pekerjaan isterinya itu berzina, dia tahu dengan laki lain, sedang dia tak ambil kisah, kalau bebas tukar biasa pasangan, minum-minum mabuk semua, apa berlaku dalam hal ini? Maka Allah Ta'ala mengharamkan laki tadi daripada syurga, kerana laki tu dayus, dia biarkan isteri dia dan anak keluarga dia terlibat dalam perkara zina. Demikianlah secara ringkas bagaimanakah azab dan siksa bagi orang berzina, dan sesungguhnya bagi kita wajiblah menjauhkan sejauh-jauhnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya cukuplah kedai itu oleh kerana masa tersubukan kita. Mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kesilapan. Apa yang saya katakan ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi semua. Terima kasih segalanya. Aqul qauli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in. Wala udwa illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina bi rahmatika ya arhamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Allahumma inal haqqa haqqa tibah wa al batila batinabah. Allahumma ja'alna hadza jama'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matudan wa la mahruma wa ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna min ibadikal muttaqin wa ja'alna min ibadikal mukhlasin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahil alamin.